Ini adalah peta minda yang kita gunakan untuk pembentangan kali ini. Salam sejahtera, saya Aiman Najan bin Edward dengan nombor matriks D57444 akan membentangkan tajuk keupayaan menguasai elemen-elemen asas bahasa. Antara elemen-elemen asas bahasa ialah linguistik dan sosiolinguistik, fonetik dan fonologi iaitu bunyi dan sebutan, tata bahasa iaitu morfologi dan sintaksis, semantik, perbendaharaan kata, wacana penulisan. Selain itu, dari segi bahasa dan masyarakat iaitu laras, variasi, gaya, dialek dan kesantunan. Antara kesan menguasai elemen-elemen asas bahasa ialah yakin dalam penyampaian ilmu. Seseorang itu akan berasa yakin dalam penyampaian ilmu kerana menggunakan bahasa yang tepat dan betul dan juga akan difahami oleh orang lain. Saya akan menerangkan tentang kesan-kesan keupayaan menguasai elemen-elemen asas bahasa. Baiklah, antara keupayaan kesan menguasai elemen-elemen asas bahasa ini ialah dengan mahir dalam aspek bahasa. Mahir dalam aspek bahasa ini merujuk kepada cara kita bercakap dengan petah dan ucapan yang disampaikan itu ringkas dan padat dengan ilmu yang untuk disampaikan. Maksudnya, apabila kita bercakap dengan petah ini, ilmu yang disampaikan itu boleh difahami oleh semua orang. Jadi kita mestilah menerapkan amalan mahir dalam aspek bahasa ini untuk mudah kita berkomunikasi dengan masyarakat. Baiklah, yang seterusnya ialah antara kesan menguasai elemen-elemen asas bahasa ialah berketerampilan berbahasa. Berketerampilan bahasa ini merujuk kepada cara penyampaian kita apabila bercakap. Berketerampilan ini menunjukkan bahawa kita bercakap dengan menggunakan nada dan perkataan yang sesuai dengan keadaan situasi. Jadi, berketerampilan ini juga menunjukkan bahawa kita bercakap dengan cara yang baik, seperti lemah lembut. Jadi, kita mestilah menerapkan amalan berketerampilan berbahasa ini agar kita yakin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haji Aiman bin Harun D57694. Hari ini saya ingin menerangkan kesan menguasai elemen bahasa. Selain itu, kesan menguasai elemen bahasa ialah dapat menunjukkan imej yang cemerlang. Dengan adanya elemen bahasa seperti tata bahasa, variasi dan gaya, kita sebagai para pelajar universiti dapat memantapkan penggunaan bahasa Melayu dalam percakapan sekaligus dalam penulisan. Contohnya, kita boleh menggunakan perkataan bahasa Melayu yang betul dalam percakapan. Secara langsungnya dapat membuat ayat yang betul dalam penulisan. Hal ini dapat meningkatkan grade pelajar untuk mendapat markah yang cemerlang dalam peperiksaan, terutamanya peperiksaan yang besar iaitu PT3 dan SPM. Kesimpulannya, dengan cara ini dapat meningkatkan pelajar dari pelbagai segala aspek. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Rohana, saya Lo Jiahui dan nombor matriks saya adalah D57456. Saya akan sentuh sedikit tentang kebolehan berbahasa dengan berkesan. Selain itu, sebagai seorang yang berkemampuan untuk berbahasa dengan berkesan haruslah menguasai bentuk-bentuk dan struktur tertentu bagi binaan ayat, susunan huruf yang membentukkan perkataan dan golongan kata seperti kata nama dan kata kerja. Seterusnya, sebagai seorang yang berkebolehan berbahasa dengan berkesan, kita haruslah mengamal konsep fonetik supaya bercakap dengan jelas melalui sebutan yang betul, kemas dan teratur. Selanjutnya itu, kita haruslah menguasai sosiolinguistik yang tinggi dengan menguasai penggunaan bahasa berdasarkan lokasi penggunaan bahasa dan masyarakat. Penggunaan bahasa yang laras, bervariasi ataupun menguasai melebihi 2 jenis bahasa dan berupaya untuk menggunakan jeda tekanan dan gaya yang tepat adalah tanda tunjuk sebagai seorang yang berkebolehan
berbahasa dengan berkesan. Oleh itu, seorang yang mempunyai kebolehan berbahasa dengan berkesan adalah seorang yang mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi. Situasi tersebut berlaku kerana idea, fakta dan maklumat mudah disampaikan melalui pertuturan dan penulisan dengan menggunakan bahasa sebagai perantaran. Selamat sejahtera, saya Vanessa Somchai D57510 akan bercakap tentang cara-cara untuk meningkatkan kemahiran bahasa. Cara yang pertama ialah dengan membaca buku. Dengan membaca buku, kita akan menambahkan ilmu pengetahuan kita. Buku yang dibaca adalah seperti cerpen, novel dan majalah. Hal ini kerana dapat meningkatkan kesefahaman kita tentang sesuatu perkara tersebut. Seterusnya ialah dengan menonton berita. Kita dapat menambah pengetahuan dan cara untuk menggunakan sesuatu ayat dengan lebih teratur. Sisi yang seterusnya ialah dengan membaca surat khabar. Kita sebagai golongan muda harus mengetahui isu-isu semasa dan peristiwa-peristiwa terkini di surat khabar agar kita tidak ketinggalan. Selain itu, dengan membaca surat khabar juga kita dapat menambah perbendaharaan kata. Di samping itu, ibu bapa juga haruslah mendidik anak-anak mereka sejak dari kecil tentang kemahiran berbahasa, iaitu menggunakan bahasa Melayu yang berkesan dalam percakapan harian. Selain itu, menggalakkan mereka melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti cerpen, berpantun dan bersajak. Dan pihak kerajaan juga haruslah kerap mengadakan kempen-kempen kesedaran supaya masyarakat dapat mengambil iktibar tentang kebaikan berbahasa. Nama saya Afika Kesi Jasmine, nomor matriks D57517. Hari ini saya akan menerangkan tentang beberapa kebaikan kemahiran berfikir dan berbahasa. Bahasa merupakan alat berkomunikasi. Individu yang mempunyai kemahiran berfikir dan berbahasa lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang luar, terutamanya pelancong. Seterusnya, dengan adanya kelebihan kemahiran berfikir dan berbahasa, kita akan lebih mudah untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Contohnya, institusi pengajian tinggi awam maupun swasta. Apabila kita mempunyai kemahiran berfikir dan berbahasa, kita dapat memupuk dan mewujudkan pemikiran secara baik dan berkesan. Akhir sekali, ia juga banyak membantu kita dalam sektor pendidikan dan pekerjaan kita. Seperti kita dapat menghasilkan ide-ide yang bernas dan kreatif di dalam pelajaran. Di samping itu, ia akan membuka peluang pekerjaan yang lebih tinggi kepada kita. Sekian, terima kasih. Nama saya Alan Tozming, number matrix D57437, ingin membentangkan tentang definisi terhadap keberkesanan penyampaian idea dan maklumat. Keberkesanan penyampaian idea dan maklumat merujuk kepada sumber atau penyampai maklumat yang dapat menyampaikan maklumat atau perutusan idea atau pengetahuan kepada penerima dengan baik, tepat dan maksudnya tanpa menimbulkan kekeliruan atau salah faham dengan menggunakan bahasa yang betul, sesuai, iaitu sempurna tata bahasanya. Nama saya Leong Yuzi, nombor matrik D57546. Hari ini, saya akan menerangkan tentang cara-cara menyampaikan idea dan maklumat dengan berkesan. Seperti yang anda semua tahu, bahasa dan kemahiran berfikir saling bergantung antara satu sama lain. Untuk memastikan maklumat anda mudah disampaikan kepada orang lain, anda wajib menguasai teknik berbahasa dan cara yang betul untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ini amat penting apabila kita duduk sekumpulan untuk membincangkan sesuatu benda. Sebagai contoh, setiap perjumpaan kemahiran berfikir bagi kumpulan kecil memerlukan keupayaan setiap ahli kumpulan untuk berbahasa dengan cekap. Dengan ini, informasi mudah disampaikan kepada setiap ahli kumpulan walaupun berbilang kaum. Selamat sejahtera. Nama saya Lim Jiayi, bernombor matriks D57480. Secara konklusinya, bahasa merupakan satu alat perhubungan dalam sesuatu kelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan fikiran. Terdapat elemen-elemen bahasa dan kesan menguasai elemen bahasa yang telah dinyatakan tadi. Tidak dapat dinafikan bahawa
bahasa telah menjadi satu peranan yang penting dalam kalangan masyarakat. Selain itu, kebolehan berbahasa dengan berkesan amat signifikan dan menjadikan seseorang itu boleh berfikir secara aras yang tinggi dan memberi maklumat atau idea yang benar. Oleh itu, pihak masing-masing haruslah mengimplementasikan usaha-usaha yang proaktif, lagi komprehensif, agar tahap bahasa dapat ditingkatkan dan dimajukan lagi. Justifikasinya, semua orang haruslah menguasai bahasa masing-masing, supaya kita dapat berfikir secara aras tinggi dan memberikan idea dan maklumat yang berkesan. Terima kasih.